Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Berita panas sahabat-sahabat semua yang sedang tular di media sosial apabila panas ataupun viral sekarang ini dikatakan 11 ahli parlimen UMNO BN dikatakan akan mengalihkan sokongan kepada pembangkang. Benarkah perkara itu? Ini yang menarik untuk saya berikan update kepada anda sahabat-sahabat semua. Dan perkara kedua yang menarik untuk saya kongsikan juga adalah perebutan kerusi DUN Negeri di antara PAS dan juga Bersatu sedang hangat diperkatakan. Apabila PAS mahukan kerusi itu, begitu juga dengan Parti Bersatu. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, izinkan saya untuk berkongsi berita ini untuk kita semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. So ini dia sahabat semua, dakwaan 11 ahli parlimen BN. Ahli sokongan sekadar takutkan kerajaan. Itu antara ulasan ataupun kenyataan daripada penganalisis politik. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Kalau kita lihat kenyataan daripada Mazlan Ali ini, beliau berkata bahwa cubaan menjatuhkan kerajaan oleh sebagian kecil ahli parlimen seperti didakwa Anwar Musa daripada PAS tidak mungkin berjaya. Jadi pemerhati politik berpendapat bahwa dakwaan seorang pemimpin PAS akan wujud gerakan 11 ahli parlimen Barisan Nasional berpaling tada hanya cubaan untuk menekan Anwar Ibrahim daripada terus fokus mentadbir negara. Mazlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia berkata, cubaan untuk menjatuhkan kerajaan oleh sebahagian kecil ahli parlimen tidak mungkin berjaya kerana Akta Anti Lompat Parti yang sudah dikuat kuasa pada Oktober 2022 itu memerlukan sokongan secara en blok oleh sesebuah parti. Jika betul wujud gerakan daripada Barisan Nasional katanya untuk berpaling tada, ia boleh berlaku sekiranya Presiden Parti setuju untuk keluar dan menarik diri daripada kerajaan perpaduan. Maksudnya, semua 30 ahli parlimen Barisan Nasional secara konsensus keluar kerajaan itu boleh berlaku. Jatuh kerajaan, tetapi kalau hanya beberapa orang saja yang nak keluar daripada kerajaan tetapi tidak direstui oleh parti dan Presiden UMNO, tak boleh juga katanya kepada FMT. Beliau mengulas dakwaan ahli jawatan kuasa PAS Anwar Musa atau dikenali sebagai Musang Berjanggut ini pada 29 Jun yang lalu bahwa 11 ahli parlimen BN diikuti Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah JRS, Gabungan Parti Sarawak GPS dan warisan akan ahli sokongan jika Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul tidak mengosongkan 6 kerusi Wakil Rakyat Bersatu yang berpaling tada. Jadi Selasa lalu Johari memutuskan 6 ahli parlimen daripada Parti Bersatu mereka tidak perlu untuk mengosongkan kerusi. Jadi Saza Sukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia bagaimanapun samar terhadap dakwaan Anwar Musa sambil menyifatkan usaha itu sebagai dilaksana dalam tempoh terdekat. Dakwaan 11 ahli parlimen BN ahli sokongan kurang berasas kerana ia mungkin hanya cubaan untuk menakut-nakutkan kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri katanya. Jadi inilah dia sahabat semua. Dalam pada itu Mazlan berpandangan jika sentimen tepuk atap terus dimainkan pemimpin politik, ia seolah-olah mencemar tita yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang enggan melayan permintaan mana-mana pihak untuk menggugat kestabilan. Katanya lagi, jika ada sesiapa nak tepuk atap, mungkin istana tak akan berkenan katanya. Itu antara tita daripada yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, Arif Aizuddin Azlan dari Universiti Teknologi Mara tidak menolak keputusan membabitkan 6 bekas ahli parlimen Bersatu yang menyokong kerajaan bakal melorongkan kepada mana wakil rakyat bertindak membelakangi parti. Ini melibatkan persoalan moral katanya yang perlu diberikan perhatian teliti kerana apa yang diumumkan Speaker tempoh hari secara tidak langsung mewujudkan presiden duluan katanya. Sebenarnya kelompongan ini tidak dipersetujui oleh kerajaan PAS dan Bersatu ketika mereka menjadi kerajaan. Disebabkan itu, sebelum pilihan raya negeri baru-baru ini, UMNO sudah pun membuat ataupun memindah perlembagaan mereka. Begitu juga dengan Pakatan Harapan, PKR, DAP dan juga Amanah. Jadi mana-mana yang keluar ataupun memberikan sokongan, walaupun tidak keluar, mereka dianggap lompat parti. Kerana apa? Kerana parti yang ada dalam kerajaan ini sudah pun memindah perlembagaan mereka awal daripada
Parti Bersatu. Itu dia sahabat semua. Jadi kalau dikatakan ada 11 ahli parlimen daripada BN akan memberikan sokongan, saya percaya mereka tidak akan berani melakukannya. Kerana apa? Kerana dalam pindahan yang dibuat oleh Parti UMNO, barang siapa ataupun sesiapa yang cuba untuk memberikan sokongan walaupun tidak keluar parti, mereka tetap dianggap lompat parti dan mereka harus mengosongkan kursi. Bukan itu saja, mereka harus membayar sebanyak 100 juta ringgit. Oh, jadi beranikah ahli-ahli parlimen daripada BN ini? Yang mana kita tahu sebelum ini ada di antara mereka yang memberikan SD ya kepada Bakau ini. Namun mereka menarik balik kerana mereka mungkin lupa bahwa sebelum ini mereka telah pun menandatangani satu perjanjian dengan presiden ataupun parti UMNO itu sendiri. Itu dia. Ya, buktinya hari ini Zuraida antara seorang individu yang telah mengkhianati parti PKR telah pun diarahkan untuk membayar 10 juta ringgit kepada Parti Keadilan Rakyat. Hari ini kita masih belum mendengar adakah Zuraida sudah membayar atau tidak denda 10 juta itu, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah permainan sempit, permainan politikus sampah seperti Anwar Musa ini, sahabat semua, yang masih memainkan ya sentimen tepuk atap, SD dan sebagainya. Sedangkan semua itu tidak akan berlaku lagi. Jadi perkara yang kedua, perebutan kursi negeri, mungkin titik mula keretakan Perikatan Nasional. Itu antara kenyataan daripada penganalisis ataupun pemerhati politik. Jadi penganalisis politik berpendapat perebutan kursi dua negeri antara PAS dan Bersatu menunjukkan mungkin ada permulaan keretakan hubungan parti utama dalam Perikatan Nasional itu. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, keadaan itu mungkin berlaku kerana keduanya ingin menunjukkan kekuatan, lebih-lebih lagi tumpuan ramai pasti ke PRK itu dengan kehadiran ramai jentera serta liputan luas media massa. Menurutnya lagi, Perikatan Nasional harus mencari cara memenangi semula hati penyokong PAS jika mengekalkan wakil Bersatu. Selain pengundi yang didakwa bimbang berulangnya episode peralihan sokongan seperti yang dibuat penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim. Jadi perebutan kursi negeri itu mungkin titik mula keretakan dalam Perikatan Nasional khususnya di antara PAS dan Bersatu. Kita lihat Haraka Deli, lidah rasmi PAS secara terang-terangan siar daksakan PAS untuk mengambil ataupun bertanding di dalam kursi itu. Jadi kata penganalisis politik ini lagi, dia berpendapat desakan ini ingin tunjuk di Kelantan, khususnya yang sebenarnya memenangkan parti itu adalah PAS dan bukannya Bersatu, katanya kepada FMT. Sebelum ini yang dipertua PAS Gua Musang Azman Ahmad menyerahkan 3 nama untuk dipertimbangkan sebagai calon PN untuk PRK negeri 17 Ogos depan. Walaupun kursi itu secara tradisinya ditandingi Bersatu selaku penyandang. Azman dipetik FMT berkata pihaknya berharap calonnya dipertimbangkan dengan alasan kebimbangan pengundi episod peralihan sokongan berulang jika wakil Bersatu diletakkan. Merujuk kepada tindakan Azizi yang juga ahli Parlimen Gua Musang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Haraka Deli pula melaporkan Ketua Wanita PAS Nuridah Saleh mahu wakil parti itu dipilih untuk meyakinkan penduduk negeri yang calon PN tetap pendirian dan tidak melakukan kesilapan sama yang dibuat Azizi. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Muhammad Nur menjelaskan isu keyakinan pengundi sebenarnya tidak berbangkit. Selain mengingatkan PAS juga mempunyai macam-macam rekod dengan mengaitkan bekas pemimpinnya seperti Muhammad Sabu. Jadi semalam Timbalan Presiden PAS pula Tuan Ibrahim Tuanman mengesahkan Bersatu akan mewakili PN selaku penyandang kursi itu. Azmi Hasan dari Akademik Nusantara berpendapat kekalahan Bersatu pada PRK Kuala Kubu Baharu dan kegagalan mendisiplinkan ahli parti mungkin menjadi dalil kekuatan PAS sebelum ini untuk bertanding di PRK itu. Menurutnya, PAS yang mempunyai jentera teramai di negeri dan Kelantan pasti tidak mau berkompromi, terutama yang setelah PAS melihat kekalahan Bersatu terbaru pada PRK Kuala Kubu Baru Mei yang lalu. Kemenangan Bersatu pada PRN di negeri disebabkan bantuan penyokong PAS ketika itu. Kini suasana sudah berlainan termasuk kecemerlangan PAS mengakal andun semua bakap katanya. Itu di antara ulasan-ulasan ya daripada penganalisis politik yang menjangkakan ya dengan perebutan ini ya akan menjadikan ya keretakan di antara PAS dan juga Bersatu. PAS pula tidak mau berkompromi
mereka tetap mahukan kursi itu, begitu juga dengan Parti Bersatu. Jadi kita lihat apa yang akan berlaku sahabat-sahabat semua. Walaupun sebenarnya ya tempat ini siapapun yang bertanding di kalangan PAS ataupun Bersatu boleh menang ya, sebab ini kawasan PAS yang sudah sekian lama 30 tahun ya mereka berada di sana sahabat-sahabat semua. Namun walaupun dalam usia mereka memerintah selama 30 tahun lebih itu, ya kita tidak nampak apa yang mereka lakukan, sumbangan yang apa mereka lakukan. Jadi kita harap rakyat ya di Kelantan ini sebenarnya ya, mengundi secara rasional. Kalau mahukan perubahan, ya pilihlah calon daripada kerajaan, dan kalau mahu terus mundur, pilihlah calon daripada PAS ataupun Bersatu. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.